Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, ini adalah live khas yang saya buat awal sikit, ya, sebab ada perkembangan dalam kes perbicaraan, ya, perbicaraan kes 1MDB di Mahkamah Amerika Syarikat yang saya kira ramai sudah tahu. Dan jika anda tidak tahu, maka dengarlah live ini sampai habis, sebab saya akan jelaskan perkembangan kes tersebut, maksud di sebalik perkembangan tersebut, impak perkembangan tersebut terhadap negara ini, dan kesan perkembangan tersebut terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ya, jadi dengarlah sampai habis. Saya akan cuba straight to the point, tetapi memang banyak perkara yang perlu dibincangkan, ya. Jadi saya mulakan. Awal pagi tadi, waktu Malaysia lah, awal pagi tadi maksudnya masa anda tengah tidur lagi, ya, Mahkamah di Amerika Syarikat telah menyabitkan, ya, seorang bekas pegawai Goldman Sachs, ya, bank di Amerika Syarikat tu yang dikaitkan dengan urusan 1MDB, telah menyabitkan dia bersalah, ya, selepas menjalani perbicaraan berhubung skandal 1MDB. Jadi pegawai bank yang dimaksudkan ialah Roger Ng, ya. Dan untuk makluman anda, Roger Ng ni sebenarnya adalah dia adalah pegawai Goldman, tetapi dia berurusan hampir sepenuhnya dengan Malaysia bagi pihak Goldman, dan dialah orang atau individu yang paling utama yang telah menyebabkan Goldman dapat melakukan perniagaan dengan 1MDB, dan cara ianya dilakukan adalah dengan sogokan wang, rasuah, ya, gubahan wang haram, dan melesapkan dana 1MDB, ya. Dan dana yang dilesapkan itu telah digunakan untuk menyogok pegawai-pegawai di negara ini, termasuk pegawai-pegawai bank dan sebagainya, ya. Jadi semua ini adalah bagi memastikan Goldman Sachs, iaitu bank di mana Roger Ng bekerja, dapat melakukan urusan perniagaan dengan 1MDB. Dan bos kepada Roger Ng adalah Tim Lesner, seorang lagi pegawai tinggi, bekas pegawai tinggi Goldman Sachs, yang telah melakukan perkara yang sama, iaitu menyogok, dengan cara sogokkan wang, ya, terlibat dengan gubahan wang haram, mencuri dana 1MDB, semuanya gara-gara ingin mendapatkan urusan perniagaan bagi Goldman Sachs dengan 1MDB. Dan semua ini menerusi proses mahkamah, perbicaraan mahkamah di Amerika Syarikat. Semua ini dikaitkan dengan Najib Razak, dengan pertemuan tertentu melibatkan Najib Razak dengan bekas CEO Goldman Sachs. Itu rumusannya. Jadi kita akan masuk lebih terperinci. Jadi sekarang Mahkamah Amerika Syarikat telah mendapati Roger Ng bersalah atas semua pertuduhan, ya. Jadi pertuduhan Roger Ng ini adalah dengan berkaitan dengan apa orang kata rasuah, urusan rasuah, ya, rasuah. Sebab saya dah beritahu dia ada rasuah yang diberikan terhadap pegawai-pegawai di Malaysia, ya. Dan juga konspirasi untuk menggubah wang haram. Jadi ada 3 pertuduhan dan Roger Ng didapati bersalah terhadap semua pertuduhan. Dan kalau anda ikuti perbicaraan di Mahkamah Amerika Syarikat, pihak-pihak utama yang telah mengemukakan bukti kepada Mahkamah Amerika Syarikat sebagai saksi adalah Tim Lesner, seorang bekas pegawai Goldman Sachs dan bos kepada Roger Ng, dan juga FBI, ya.
Dan dalam babak FBI ni, FBI telah memberikan Mahkamah Amerika Syarikat bukti jejak aliran wang. Ya, jejak aliran wang 1MDB. Dan di dalam Mahkamah Amerika Syarikat, FBI telah menamakan individu-individu secara terperinci, ya, senarai individu-individu yang telah mendapat manfaat daripada dana yang dicuri daripada 1MDB. Dan dua individu yang dinamakan secara khusus oleh FBI yang merupakan antara penerima dana terbesar, ya, dana dari 1MDB, ialah Najib Razak dan anak tiri Najib Razak, iaitu Riza Aziz. Dan Najib Razak dan Riza Aziz, kalau kita jumlahkan wang yang diterima mereka, wang 1MDB, ya, jumlahnya mencecah 4 bilion ringgit Malaysia. Ya. Now, ini adalah berita buruk bagi negara kita. Kerana menerusi perbicaraan di Mahkamah Amerika Syarikat, nombor 1, perbandingan akan dibuat dengan perbicaraan 1MDB di sini. Saya tidak ingin mengkomen sama ada perbicaraan di sini ada masalah dari segi masa, tempoh masa, dari segi penangguhan yang luar biasa, yang kadang-kadang menjadi tanda persoalan. Sebab-sebab penangguhan itu dibuat, yang menjadi tanda soal, alasan-alasan yang diberikan oleh Najib, ya, semua tu menjadi tanda soal. Jadi saya tidak ingin katakan apa yang berlaku betul atau salah. Cuma kita tidak boleh elakkan perbandingan dibuat kerana satu kes besar 1MDB dibicarakan di Mahkamah Amerika Syarikat, dan dalam tempoh yang cukup singkat keputusan sudah dibuat dan Roger Ng sudah didapati bersalah, dan semestinya perbandingan akan dibuat. Tidak ada penangguhan-penangguhan luar biasa seperti yang berlaku di sini. Jadi orang akan bandingkan, orang akan persoal. Dan yang lebih penting lagi, ada banyak maklumat bukti yang telah terbongkar di dalam Mahkamah Amerika Syarikat yang kini didedahkan kepada rakyat Malaysia, yang sebelum ini tidak diketahui disebabkan kegagalan peguam negara terdahulu di bawah pentadbiran Najib, yang tidak, dan juga, ya, peguam-peguam negara kini yang tidak berurusan dengan Mahkamah Amerika Syarikat, dengan kerajaan Amerika Syarikat, untuk sama ada menjadi pemerhati ataupun berurusan dengan penyiasat-penyiasat pihak yang berkaitan, ya, di Amerika Syarikat, bagi mendapatkan maklumat-maklumat berhubung siasatan-siasatan yang dijalankan di sana dan maklumat-maklumat yang dikumpulkan. Tidak dilakukan dan amat pelik. Dan kini menerusi perbicaraan di Amerika Syarikat, banyak bukti yang kita dapat tahu yang sebelum ni kita tidak tahu. Dan memandangkan Roger Ng didapati bersalah, ianya bermakna jejak aliran wang FBI yang dikemukakan oleh FBI di Mahkamah Amerika Syarikat adalah sah berdasarkan perbicaraan di Amerika Syarikat. Dan ianya tidak berjaya disangkal, sama ada disangkal ataupun diberi penjelasan alternatif oleh pihak pembelaan di Mahkamah Amerika Syarikat, kerana bukti yang ditampilkan berbentuk hitam putih dan amat terperinci sehingga tidak boleh disangkal. Dan sekali lagi saya ulang, disebabkan ini telah menjurus kepada sabitan bersalah, maksudnya bukti yang dipaparkan oleh FBI kepada Mahkamah Amerika Syarikat adalah sah. Justru bukti yang telah dipaparkan oleh FBI kepada Mahkamah Amerika Syarikat berhubung dana 1MDB yang dicuri, yang kemudiannya berakhir dengan Najib Razak dan Riza Aziz, dengan menggunakan syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan Jolo, adalah meyakinkan, boleh dipercayai. Jadi ini membawa impak besar kepada Najib Razak, kerana bukan hanya sudah diketahui bahawa Najib dan anak tiri dia menerima sejumlah 4 bilion ringgit lebih. Di Mahkamah Malaysia baru-baru ini dalam kes 1MDB, bekas pengarah 1MDB iaitu Ismi,
Tan Sri Ismi juga mendedahkan mengesahkan bahawa sememangnya 2.2 bilion ringgit dana 1MDB telah mengalir ke akaun Najib Razak. Jadi sekarang ni pentaksub Najib ni nak beritahu apa? Adakah anda nak beritahu bahawa juri di Amerika Syarikat ni adalah orang-orang Mahathir? Adakah anda nak beritahu bahawa juri di Amerika Syarikat ni, juri ni dipilih daripada kalangan orang awam di Amerika Syarikat yang memiliki status tertentu, yang bukannya orang yang terlibat secara langsung dalam syarikat guaman ataupun sistem kehakiman di Amerika Syarikat? Adakah anda nak beritahu panel juri yang besar tu di Amerika Syarikat, setiap satunya ada melakukan fitnah konspirasi bagi cuba menjatuhkan kerajaan Malaysia? Ya. Jadi sekarang ni saya dah beritahu dan saya pun dah cabar Najib, tak perlu nak berapa orang nak dengar blogger, nak dengar cerita, sebab anda lihat, anda selak banyak cerita yang dilontarkan sama ada oleh blogger Najib ataupun laskar-laskar cyber yang berkait secara langsung atau tidak langsung dengan Najib. Anda kaji, semuanya cerita tak ada bukti. Di Mahkamah Amerika Syarikat, FBI memaparkan bukti terperinci jejak aliran wang yang akhirnya menjurus kepada sabitan bersalah. Dan kalau anda lihat, anda ikut pembelaan gagal segagal-gagalnya untuk menafikan bukti tersebut, untuk menangkis bukti tersebut, untuk menyangkal bukti tersebut, ataupun untuk memberi satu alternatif yang boleh dikatakan menimbulkan keraguan terhadap bukti tersebut, sebab buktinya cukup padat menyebabkan sabitan bersalah terhadap Roger Ng. Dan di dalam bukti itu ada jejak aliran kepada Najib Razak dan anak tiri dia Riza Aziz. Jadi nak cerita apa lagi? Sekarang tumpuan akan beralih kepada Malaysia kerana di sini sedang berlaku perbicaraan 1MDB dan kita sudah tahu Najib dan anak tiri dia menerima 4 bilion ringgit lebih. Dan setakat ini 2.28 bilion ringgit sudah pun diakui diterima oleh Najib, dan orang yang mengakunya adalah salah seorang saksi pendakwaan, iaitu Ismi, bekas pengarah 1MDB. Jadi nak dengar orang lain apa lagi? Sebab kita nak anda perlu rajin meneliti hujah pendakwaan, hujah pembelaan. Dan jika anda dapati ada ketidakadilan terhadap Najib menerusi hujah-hujah itu ataupun pembelaan tidak diberi peluang untuk menyoal dia ni ataupun itu, hang cerita babak tu. Tapi setakat ini tidak ada saya lihat ketidakadilan. Jadi tak payah cerita orang lain, ya, yang tidak pun duduk di dalam kamar mahkamah. Ya, cerita apa yang berlaku menerusi proses yang sah. Cerita bahawa Peguam Najib gagal menyangkal, menimbulkan keraguan, menangkis bukti-bukti berkenaan yang menunjukkan 2.6 bilion yang kononnya daripada Raja Arab Saudi. Cerita itu adalah dongeng. Ya, buat apa nak dengar orang lain? Ya, dan saya pun dah beritahu berulang kali, buat apa nak dengar orang lain sedangkan mulut Najib pun dah keluar. Mulut Najib ni, bukan orang lain. Buat apa nak dengar orang lain? Najib dah kata selepas PRU14 dalam satu temu ramah bersama Al Jazeera, Najib sendiri dah beritahu dia hanya menganggap itu derma Raja Arab Saudi. Maknanya dia tidak pasti sama ada ianya benar-benar derma Raja Arab Saudi, kerana Raja Arab Saudi tidak memberitahu dia secara terang bersuluh bahawa itu adalah derma, duit derma yang anda boleh gunakan, atau secara bertulis pun tidak diberitahu. Jadi pengakuan Najib itu adalah pengesahan bahawa rakyat ditipu sebelum PRU14, kononnya itu sah derma Raja Arab Saudi. Ya. Jadi buat apa nak dengar orang lain? Melainkan anda pentaksub. Sebab walaupun orang idola anda dah beritahu dan mengaku dengan jelas, tapi anda tidak ingin terima, anda tidak boleh menerima kerana anda pentaksub. Jadi anda cari penjelasan alternatif untuk memuaskan hati anda. Jadi kini nak kata juri di Mahkamah Amerika Syarikat memfitnah Najib. Kini
anda nak kata bukti terperinci yang ditampilkan oleh FBI semuanya rekaan, data-data diwujudkan di dalam sistem perbankan dunia yang kebetulannya selaras dengan data-data yang ada di sini dan tidak dipertikai oleh pembelaan Najib. Tidak pernah dipertikai. Kononnya data ini direka. Tak ada. Jadi cuba cerita fitnah tang mana? Teori fitnah ni adalah teori untuk melembukan orang-orang yang tidak begitu faham cerita 1MDB. Sekarang cuba tanya orang yang buat lempar cerita fitnah tu, adakah juri ni di Amerika Syarikat yang terdiri daripada orang biasa, orang awam di Amerika, semuanya ni dipilih dengan mendapat kebenaran Tun Dr. Mahathir Mohamad, dengan mendapat kebenaran Muhyiddin Yassin atau siapa-siapa. Cuba cerita betapa bodohnya, betapa dangkalnya cerita-cerita yang dilontarkan ini untuk melembukan anda. Sedangkan di Amerika Syarikat, ya, sudah sah disabit bersalah. Sudah sah Najib terima 4 bilion lebih ringgit. Ya. Dan apabila tidak ada hujah, ada orang Muslim yang menyesatkan ummah dengan dakwaan apa pun itu adalah perbicaraan orang kafir. Najib adalah Muslim, kita tetap perlu menyokong Muslim. Cuba lihat macam mana mereka sesatkan ummah. Maknanya Najib Muslim, kita perlu beri dia tiket untuk mencuri. Nah, inilah kerja laskar-laskar untuk melembukan ummah. Ya. Jadi sekarang impak dia kepada Najib ni adalah tekanan bahawa wujud bukti yang sudah disahkan menerusi satu proses penghakiman yang mencadangkan, yang menunjukkan Najib telah terima 4 bilion ringgit lebih dana 1MDB. Dan sebahagian daripada dana itu telah disalurkan kepada Riza Aziz yang seterusnya telah menggunakannya untuk menerbitkan filem The Wolf of Wall Street yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Dan apabila Leonardo DiCaprio dipilih sebagai pelakon lelaki terbaik dalam anugerah The Golden Globes Award, beliau memberi ucapan, dan di dalam ucapannya di depan berjuta penonton, beliau berkata, saya ucapkan terima kasih kepada Jolo atau Lo dan Riza Aziz kerana mengambil risiko besar dalam penerbitan filem ini, sekaligus mengaitkan Jolo dengan Riza Aziz, sekaligus mengaitkan Jolo dengan keluarga Najib, selaras dengan pengakuan beberapa saksi termasuk Ismi semalam, bahawa dari 2009 lagi apabila muncul gambar Najib, Rosmah dan Jolo dalam satu kapal mewah yang Najib kata itu kebetulan dia tak kenal Jolo, Jolo dan Najib sebenarnya ada hubungan rapat. Dan ini perbicaraan di Amerika Syarikat, sabitan bersalah terhadap Roger Ng di Amerika Syarikat secara langsung memberi keyakinan tinggi terhadap, ya, hujah ataupun pembentangan ataupun maklumat yang diberi oleh tim Lesner kepada mahkamah bahawa dia menerima tekanan daripada Jolo daripada 2009 lagi untuk menyalurkan sumbangan dari Goldman kepada bakti yang dipimpin oleh Rosmah Mansor, isteri kepada Najib Razak, sebagai syarat supaya Goldman boleh berurusan perniagaan dengan 1MDB. Dan ia memberi keyakinan, tahap keyakinan amat tinggi terhadap pembongkaran tim Lesner di dalam Mahkamah Amerika Syarikat, bahawasanya Najib telah mengadakan satu mesyuarat dengan bekas CEO Goldman di Amerika Syarikat, dan di dalam mesyuarat itu Najib telah meletakkan syarat, ya, iaitu Goldman perlu membantu mendapatkan pekerjaan bagi 3 anak Najib supaya Goldman boleh melakukan urusan perniagaan dengan 1MDB. Dan syarat ini ataupun permintaan Najib untuk mendapatkan pertolongan pekerjaan dalam Goldman bagi 3 anak dia
secara langsung dan tidak langsung telah disahkan oleh anak Najib sendiri keesokan harinya apabila beliau berkata memang beliau dibantu oleh tim Lesner untuk mendapatkan pekerjaan di satu syarikat lain. Dan ini sekaligus menimbulkan tanda tanya, adakah Najib telah menyalahgunakan kuasa dan kedudukannya sebagai Perdana Menteri bagi mendapatkan bantuan daripada Goldman bagi anak dia sebagai syarat untuk membenarkan Goldman melakukan transaksi perniagaan dengan 1MDB, memandangkan tim Lesner yang membantu anak Najib pada ketika itu adalah pegawai tinggi Goldman yang ingin melakukan perniagaan dengan 1MDB. Jadi itulah impak sebenar keputusan Mahkamah Amerika Syarikat. Ya. Ringkasnya ataupun rumusannya, Goldman Sachs telah bersubahat, ya, apa impak, ya, keputusan Mahkamah Amerika Syarikat. Goldman, pegawai-pegawai Goldman iaitu Roger Ng dan Tim Lesner terlibat dalam satu konspirasi bersama, ya, pihak-pihak tertentu termasuk Jolo, dan dicadangkan juga bersama Najib kerana Najib ada letakkan syarat-syarat, ya, kalau kita lihat di dalam perbicaraan itu untuk menerbitkan 6.5 bilion dolar Amerika bagi 1MDB, dan daripada 6.5 bilion dolar Amerika yang diterbitkan bagi 1MDB, 4.5 bilion, iaitu lebih dari separuh dana itu telah dicuri, dilesapkan menerusi proses pengubahan wang haram dan cara-cara tertentu, dan sebahagian daripada dana itu digunakan untuk menyogok, merasuah pegawai-pegawai di Malaysia, ya, sama ada bank, pegawai 1MDB dan sebagainya. Dan sebahagian lagi dana itu berakhir dengan Roger Ng, Tim Lesner dan Jolo, Najib dan anak tiri dia. Ya. Jadi tak payah nak dengar cerita orang lain. Tak payah nak dengar cerita orang lain. Ya. Tak payah nak dengar spin blogger dan laskar Najib. Perbicaraan semua ni tak adil sebab mereka tak panggil Jolo yang merupakan kunci, mereka kata kunci siasatan, kunci kes. Itu adalah satu kebodohan mutlak. Jolo bukan kunci kes. Jolo. Kesalahan dia melibatkan 1MDB, kesalahan Jolo melibatkan 1MDB. Tetapi dengan saksi-saksi pendakwaan, jika pendakwaan boleh buktikan, boleh menangkis semua keraguan dengan bukti-bukti yang ada bahawa Najib terlibat dalam pengubahan wang haram, dalam salah guna kuasa, dalam rasuah dan sebagainya, kalau boleh dibuktikan, maka dibuktikan. Jolo. Ya? Tidak ada mana-mana dalam proses kehakiman yang menetapkan bahawa jika Jolo terlibat dengan 1MDB, maka dia wajib berada di dalam mahkamah. Zeti ada di Malaysia. Hari ini kumpulan Najib meraung-raung, perlu ada Zeti, perlu panggil Zeti. Tapi dulu masa perbicaraan SRC di Mahkamah Tinggi, Zeti ada. Segala perkara kononnya bukti baru yang diterbitkan atau ditimbulkan oleh pihak pembelaan Najib sebagai untuk ditampilkan kepada Mahkamah Persekutuan, seolah-olah ianya baru diketahui oleh Najib, sebenarnya telah dibongkarkan bahawa bukti baru ni sebenarnya telah dibawa kepada perhatian pembelaan dan juga Najib pada ketika perbicaraan SRC sedang berjalan. Dan pendakwaan menawarkan kepada Najib untuk memanggil Zeti. Tahu tak saudara-saudari, Najib dan pihak pembelaan dia menolak tawaran itu. Hari ini blogger dia, laskar dia melontar-lontar nama Zeti. Itu hanya untuk melembukan dan membodohkan anda. Sebab itulah Mahkamah Persekutuan menolak bukti baru Najib tu.
yang ingin ditampilkan oleh pihak pembelaan Najib. Sebab Najib ada peluang untuk memanggil Zeti, tapi dia tolak. Dia sendiri yang tolak. Buat apa nak dengar cerita blogger dia? Pihak pembelaan Najib sendiri yang tolak, berdasarkan bukti sama. Dan kedua, Zeti lah. Kalau pendakwaan dalam kes SRC menggunakan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mereka sedia ada dan berjaya buktikan bahawa Najib melakukan kesalahan, itu hak mereka. Mereka nak panggil siapa? Mereka nak panggil Zeti ke? Mereka tak nak panggil Zeti ke? Itu hak mereka. Asalkan bukti yang dipilih oleh mereka, saksi yang dipilih oleh mereka berjaya membuktikan kesalahan Najib, dan bukti dan saksi ini tidak mampu ditangkis oleh pembelaan Najib, maka itu sudah memadai. Tetapi disebabkan majoriti rakyat tidak faham proses kehakiman atau proses mahkamah, maka mereka cuba lembukan anda. Oh, Zeti tak dipanggil, tapi sebenarnya yang tolak nak panggil Zeti Najib dan pembelaan. Sama juga cerita dia di Jolo. Sama juga di Mahkamah Amerika Syarikat. Mereka tak panggil Zeti, mereka tak panggil Jolo. Sebab apa yang mereka ingin buktikan, bukti dah cukup, saksi dah cukup untuk membuktikan perkara-perkara tertentu. Mereka tak panggil Najib, walaupun mereka buktikan Najib sudah mencuri dan anak dia sudah dapat 4 bilion lebih ringgit daripada YMDB. Tapi tak perlu panggil Najib, sebab Najib bukan fokus kes di Amerika. Fokusnya adalah Roger Ng. Ya? Jadi tak perlu panggil Najib. Hang panggil ke tak panggil ke, FBI boleh buktikan, pendakwaan boleh buktikan kesalahan Roger Ng. Cuma menerusi proses pembuktian ini, kita dapat maklumat dan bukti kesalahan Najib. Jadi anda perlu faham, ya, apa maksudnya proses mahkamah ni. Dan jangan dilembukan lagi dengan cerita, oh Jolo adalah kunci. Siapa-siapa yang beritahu Jolo adalah kunci, dan tanpa dia ni perbicaraan ni tak ada. Mesej saya kepada mereka, kepala otak hang. Peguam Najib sendiri tidak pernah lafazkan bahawa Jolo adalah kunci penyiasatan, dan menampilkan bukti kepada mahkamah mengapa tanpa Jolo perbicaraan tidak harus dijalankan. Tak ada bukti yang ditampilkan bahawa tanpa Jolo perbicaraan ini tidak boleh dijalankan. Dan yang ketiga, mahkamah juga telah menunjukkan pendakwaan, minta maaf, sejelas-jelas mungkin bahawa kes Zeti yang dilambung-lambung oleh orang-orang Najib ni sebenarnya tidak ada kaitan dengan SRC, kerana ianya berlaku sebelum SRC ditubuhkan. Maknanya pembelaan Najib disyaki hanya melontarkan isu Zeti ni untuk membeli masa, dengan harapan mereka boleh bawa kononnya bukti baru yang mereka sendiri tolak dulu ke Mahkamah Persekutuan untuk membeli masa, supaya Mahkamah Persekutuan tidak akan membuat keputusan terlalu cepat. Dan sambil itu, Najib yang sudah disabit bersalah sedang berjalan sini berjalan sana, bercatur ke arah nak buat pilihan raya umum awal. Hari ini seluruh dunia sedang memerhati kes ni, berpandukan kepada keputusan mahkamah di Amerika Syarikat. Sebab itu, jika pembelaan Najib telus, mereka perlu usulkan, ya, daripada nak panggil Zeti, nak panggil apa yang tidak masuk akal, ya, cuba tanya blogger-blogger Najib, Leskar Najib, mengapa tidak dipanggil FBI? Mengapa tidak dipanggil, disarankan agar pendakwaan dan pembelaan berurusan dengan DOJ di Amerika Syarikat dan kerajaan Amerika Syarikat untuk berusaha mendapatkan bantuan FBI untuk tampil sebagai saksi dalam perbicaraan 1MDB.
Mengapa tak sebut FBI? Jadi anda perlu fikir, anda perlu matang, dan jangan biarkan diri anda dilembukan lagi. Panel juri di Amerika Syarikat bukannya orang siapa-siapa. Mereka terpilih dari kalangan orang awam yang ada track record tertentu, yang ada status tertentu untuk datang menjadi juri. Ya. Dan mereka ramai. Jangan nak cerita babak fitnah konspirasi lagi. Dan bagi mereka yang beragama Islam, jangan perlekeh agama Islam. Jangan jadi munafik atau jangan berkefahaman syirik lagi. Ya, cerita yang bukan-bukan. Dan jangan pesongkan Ummah. Kononnya itu adalah perbicaraan orang kafir. Jangan jadi bodoh. Jangan pesongkan, jangan rosakkan ummah di negara ni. Jangan buat teori konspirasi sendiri. Jangan duduk dalam kepompong kepalsuan. Jadi ini adalah berita buruk buat Najib Razak. Dan saya harap anda selepas ini hanya berpandu kepada proses mahkamah. Tidak lebih dari itu. Jadi saya akan luangkan masa 10 minit untuk menjawab soalan. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Dan selepas live ini saya akan letak link kepada artikel berkaitan di ruang tajuk. Ya. Jika saya terlepas soalan, anda ulangnya. Fikir Montessori haruslah mahkamah hukum setimpalnya terlalu. Ya, betul. Mustafa Mus. Sebab itu kes rasuah di Malaysia lambat selesai, banyak sangat ditangguh-tangguh. Ya, betul. Dan ada alasan-alasan yang mencurigakan yang diberikan oleh Najib dan sebagainya. Jadi saya tidak ingin komen mendalam babak tu. Cuma saya boleh beritahu sekarang perbandingan akan dibuat dan itu tidak boleh dihalang. Ya. Mikael, PDRM dah pun ke Singapura tanya bank-bank di sana tapi tak ada pernyataan pun. Kita nak berurusan dengan FBI, DOJ, ya, sebab kes dibicarakan di sana, ya. Dan peguam negara perlu mengambil langkah spesifik yang gagal dilakukan oleh peguam negara sebelum ini pada zaman Najib. Malah dia menolak untuk bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa, tak silap saya, di Switzerland. Jadi amat pelik. Amat pelik kerana kalau ada siasatan di sana, semestinya kita perlu maklumat dan hasil siasatan untuk kes di sini. Jadi amat pelik dia tidak ingin kerjasama. Dan amat pelik menerusi proses perbicaraan di Amerika Syarikat, banyak maklumat dan bukti baru terdedah secara tiba-tiba yang kita sebelum ni tidak tahu atau disimpan dari kita. Ini adalah kegagalan pihak-pihak berkaitan di negara ini. Dan perkara ini pun telah disentuh oleh Peguam Muhammad Hanif Khatri Abdullah. Ya. Tun Perak, RJ, saya muskil dalam keadaan terbongkar tentang kes IMDb sampai ke tahap yang sangat luar biasa dan di luar dugaan ini. Selain Najib dikaitkan ke mana pergi pegawai-pegawai atau agensi kerajaan. Okey, kalau pegawai lain, kita cerita pegawai lain. Ya. Kalau Najib, kita cerita Najib. Ya. Apa yang penting, pendakwaan dengan bukti-bukti mereka, dengan saksi-saksi mereka boleh membuktikan Najib bersalah, dan bukti-bukti dan saksi-saksi ini gagal disangkal atau bukti-bukti gagal ditangkis oleh pihak pembelaan. Itu yang penting. Okey. Zahimah, penyokong-penyokong Laskar Bosmu cash is king, dibayar untuk buat cerita bohong.
Ada yang terima duit dari 1MDB, kenapa tak didakwa di mahkamah? Lagi sekali, jangan kelirukan diri anda. Bila kita cerita kes Najib, kita cerita kes Najib. Bila kita cerita kes orang lain, kita cerita kes orang lain. Ada banyak cerita ketidakadilan. Satu apa bukti sekalipun tidak pernah ditampilkan oleh mana-mana blogger, laskar, yang menunjukkan dalam proses perbicaraan, apabila peguam ni kata benda ni, peguam ini tidak dibenarkan berkata benda ni, hakim tidak adil kepada peguam ni. Tidak ada. Dalam proses perbicaraan ditunjukkan, dinyatakan, dibuktikan ada ketidakadilan terhadap pembelaan Najib. Tidak ada. Jadi cerita ni hanya cerita kosong. Ya. Cerita untuk mengalihkan perhatian anda. Mengapa dia ni tak dipanggil? Mengapa dia ni tak dipanggil? Peguam Najib sendiri pun tidak berjaya buktikan atau mampu buktikan atau pernah menyatakan mengapa dia ni tak dipanggil, mengapa dia tu tak dipanggil, atau buktikan kepada mahkamah kalau dia ni tak dipanggil, maka kes ni tak boleh dijalankan. Atas asas apa? Tak ada. Ya. Jadi jangan mengatasi, mendahului peguam-peguam, termasuk peguam Najib. Ya. Dan saya dah beritahu, tak payah tanya orang lain. Lihat isu 2.6 bilion pun cukup. Tak payah nak cerita lain. Najib dah kata dia menganggap itu derma Arab Saudi dalam kepada Al Jazeera selepas PRU 14. Najib sendiri kata, bukan saya yang kata, bukan siapa yang kata, Najib sendiri yang kata. Bermakna Najib mengaku dia tidak pasti sama ada itu adalah derma Raja Arab Saudi. Jadi orang masih duk bincang isu tu dengan pelbagai teori, menjadikan orang bodoh, khususnya laskar cyber dan blogger. Dan anda terjebak dengan kebodohan tu, sedangkan Najib sendiri dah beritahu. Bermakna sah bahawa kita ditipu sebelum PRU 14. Bermakna apabila hakim berkata, 4 hakim setakat ni ya, bahawa cerita kononnya 2.6 bilion tu derma Raja Arab Saudi adalah cerita dongeng dan tidak ada apa-apa bukti menunjukkan itu adalah derma Raja Arab Saudi, maknanya hakim bercakap benar. Najib sendiri dah mengaku. Tapi anda lebih terjebak dengan spin, dengan cerita yang bukan-bukan, yang tidak masuk akal, yang tidak kena mengena, tanya soalan yang tidak kena mengena, membuang masa semua orang. Kat sini ada konspirasi, ada fitnah. Ya. Hakim dilantik oleh si dia ni, hakim dilantik oleh si dia tu. Semua alasan-alasan fitnah bodoh. Walhal keputusan, ya, keputusan kes Najib disabit bersalah dilakukan pada zaman pentadbiran Gandingan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, bukannya Pakatan Harapan. Oh, PH fitnah, PH fitnah. Bila saya tanya PH fitnah tang mana, senyap. Bila saya tanya mengapa kalau PH fitnah atau zaman dulu fitnah, mengapa bila bukti jejak aliran wang ditampilkan di mahkamah, mengapa pembelaan gagal menunjukkan dengan bukti sahih bahawa itu adalah pembohongan? Orang senyap. Mereka cuma alih kat Jolo, alih kat Zeti, tapi tak ada jawapan. Cuma lontarkan fitnah. Fitnah nak racuni wang. Ya. Kemudian bila saya tanya, akhirnya keputusan dibuat di bawah zaman pentadbiran Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Oh, sebab hakim dilantik pada zaman itu, zaman ini. Semua alasan dangkal. Hakim memang akan dilantik atau dipilih pada zaman, mungkin zaman ini, zaman itu. Anda tidak boleh membuat teori anda sendiri bahawa itu sudah dirancang. Hakim ini dirancang, dia orang Mahathir, dia letak sini. Kemudian bila saya beritahu bahawa rayuan Najib gagal di bawah zaman Barisan Nasional, Perdana Menteri Barisan Nasional, oh ini hakim, sebab hakim ni dilantik bawah zaman ni. Jadi juri di Amerika Syarikat juga dilantik oleh orang-orang Malaysia.
Jadi pakai otak. Jangan anda jadi pemfitnah dengan membuat cerita dongeng, dengan membuat anggapan dongeng tanpa sebarang bukti, hanya sebab anda memuja Najib. Apa-apa teori yang boleh anda lontarkan, anda lontarkan. Itu menjadikan anda seorang yang amat berdosa. Dan akhir sekali, apa pun, lihat saja 2.6 bilion Najib sendiri mengaku. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.